perbincangan kita berkait dengan doa-doa yang Allah susun dalam Al-Quran. Ada lebih kurang 60 doa, 60 doa yang ada dalam Al-Quran, yang ada kisah-kisah yang terkandung di sebalik dia yang kita boleh ambil manfaat. Sebab ini kadang-kadang baca je Quran tu ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita duk baca selalu. Rupanya doa tu memang ada dalam Quran dan ada kisah pula di sebalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik di sisi Allah. Kita dapat sama-sama lagi pada malam ini insya-Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita berkait dengan doa-doa yang Allah susun dalam Al-Quran. Ada lebih kurang 60 doa, 60 doa yang ada dalam Al-Quran, yang ada kisah-kisah yang terkandung di sebalik dia yang kita boleh ambil manfaat. Sebab ini kadang-kadang baca je Quran tu ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita duk baca selalu. Rupanya doa tu memang ada dalam Quran dan ada kisah pula di sebalik dia. Yang tu yang kita nak gali, ambil tengok supaya kalau doa-doa tu kita boleh manfaatkan dan kita boleh faham. Nabi SAW sebut tentang kepentingan berdoa ni. Allah murka kepada orang yang tak mau minta pada dia. Minta pada orang lain selain pada Allah, Allah tak suka, Allah murka. Allah suruh kita minta daripada dia, walaupun terputus tali kasut pun minta pada Allah. Sampai setiap benda, apa saja minta daripada Allah SWT. Bila Allah perintah, maksudnya benda kita buat itu ada pahala. Bukan sekat nak memenuhi keperluan kita. Tapi berapa banyakkah doa yang kita panjatkan, yang kita sungguh-sungguh minta. Jangan sampai Allah uji kita untuk kita jadi sungguh-sungguh minta. Faham tak ni maksudnya? Minta ya Allah, bila masa yang kita sungguh-sungguh, padahal kita sangat banyak dalam hidup kita yang kita memerlukan sallallahu alaihi Muhammad daripada Allah SWT. Banyak. Tapi kita tak bersungguh. Doa lepas sembahyang tak bersungguh. Kita minta apa pun kita tak faham. Kan? Sallallahu alaihi. Pada waktu malam bangun, waktu-waktu yang Nabi kata apa? May yad'uni fastajib lakum wa may yas'aluni fa'utiyahum wa may yastaghfiruni faghfir lakum. Allah sebut dalam Nabi SAW cerita, Allah kata dekat para malaikat, ada tak di kalangan hamba-Ku yang berdoa, Aku nak makbulkan doa dia? Ada tak di kalangan hamba-Ku yang nak minta apa-apa, Aku nak tunaikan? Ada tak di kalangan hamba-Ku yang nak minta ampun, Aku nak ampunkan? Tu sepertiga akhir malam. Berapa banyak kali dalam hidup kita
yang kita bangkit pada waktu tu, yang ni angkat tangan semua ni Allah nak makbul ni, apa aku nak minta ni. Padahal kita punya banyak benda yang kita ada tak di kalangan kita yang tu ada masalah lah ni. Minta lah ke Allah. Minta. Pasal apa tak minta? Kita rasa macam ada benda yang duduk sekeliling kita yang boleh tolong kita. Ada kawan-kawan kita yang boleh dengar. Being a good listener, shoulder to cry. Ni dia bagi bau dia untuk kita untuk ditangisi kan. Dengar. Mampu tak dia tolong kita? Tak tahu dia boleh tolong tak melainkan dengan izin daripada Allah. Kalau berimpun seluruh daripada umat untuk memberikan kebaikan kepada kamu, takkan mereka mampu untuk berikan kebaikan berlaku melainkan benda yang telah tertulis di sisi Allah. Kalau berimpun seluruh umat untuk mudaratkan kamu, takkan jadi mudarat sebarang mudarat pada kamu melainkan apa yang telah tertulis di sisi Allah SWT. Tak ada makhluk tak boleh nak buat apa-apa kat kita melainkan dengan izin daripada Allah. Habis itu minta kepada pencipta makhluk, minta kepada yang menciptakan kita, minta kepada yang menyusun kehidupan kita, minta sungguh-sungguh minta. Ubah cara doa kita tu dengan merayu, merintih, sungguh-sungguh minta, ulang-ulang minta. Allah tak pernah jemu nak dengar permintaan kita. Ingat yang tu elok. Lagi kita banyak minta, lagi Allah suka. Dan Allah malu seandainya apabila hamba dia menadah tangan lalu diturunkan tangan dalam doanya tidak dimakbulkan. Allah malu dalam sebuah ayat sebut demikian. Ya Allah, dia tunggu-tunggu nak makbulkan doa kita. Minta sungguh-sungguh pada Allah. Maka dalam Quran Allah cerita ada doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi, para rasul, dipanjatkan oleh orang-orang beriman, dipanjatkan oleh orang yang duduk di antara syurga dan neraka. Dia panggil Ashabul A'raf, orang-orang yang duduk di antara tembok, di antara syurga dengan neraka. Ada doa dia, kita bincang dah kat sini. Hari ni doa dalam surah Al-Mu'minun ayat 93, 94 dan 98. Kita boleh tengok dalam surah Al-Mu'minun ayat 93, 94, terus sambung sampai ke ayat 98. Doa apa? Doa berkaitan dengan apa? Siapa yang panjat doa tu? Mari kita tengok sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Rabbi fala taj'alni fil qaumidh dhalimin. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yakhdurun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mu'minun ayat 93 sampai ayat 98. Katakan, ya Tuhanku, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang zalim. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan perbuatan yang baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Nama kita tengok tafsiran ayat ini, saudara Muhammad, yang tercatat dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat ke Allahumma salli ala Muhammad 93 sampai 98. Siapa yang disebutkan oleh Allah membaca doa ini? Ayat ini merupakan perkataan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ini manakala pembalasan azab yang Allah akan turunkan kepada orang-orang yang tidak beriman. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, ada orang baik, ada orang jahat. Ada orang dia buat benda yang nak mengundang murka dan bala Allah mai dekat dia. Dan depa duduk dalam kalangan kita.
Tadi dalam kereta tengok ada satu syarikat kasut yang sangat masyhur yang kita mau pekat-pekat duk pakai, anak-anak kita pekat-pekat duk pakai. Dia buat keluar satu kasut yang warna dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad, warna pelangi. Jadi kita faham dia buat satu program ataupun satu manifestasi menyokong kepada satu pihak yang nama dia LGBT ni. Saya cuma dia penzahiran. Kalau tuan-tuan biasa dengan Netflix, Ustaz Muhammad, kalau tuan-tuan perasan movie-movie yang ada sekarang ni, dia mula menunjukkan kecenderungan untuk mempromosikan LGBT ni. Daripada movie-movie yang besar-besar hatta sampai movie-movie yang kecil-kecil, sampai yang terbaru ni tuan-tuan, filem tentang Buzz Lightyear. Kita kenal Buzz Lightyear ni, Sallallahu Alaihi Wasallam, to infinity and beyond. Kita tahu. Kita tengok dulu cerita Allahumma salli Muhammad, apa ni, Toy Story. Daripada Toy Story 1, 2, 3, 4 kita tengok semua. Sebab kita suka kan Sallallahu Alaihi. Tuan-tuan, to infinity and beyond. Salah satu pada karakter Toy Story tu. Kan Allahumma salli tuan-tuan. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, yang terbaru Toy Story yang terbaru ni dia buat cerita tentang Buzz Lightyear ni siapa yang akhirnya jadi karakter, jadi kartun tu, jadi mainan yang dimiliki oleh Allahumma salli tu, apa ni tu. Jadi tuan-tuan, dan dalam tu ada unsur-unsur LGBT. Ada cium di antara lelaki sama-sama lelaki. Tuan-tuan, dan akhirnya depa kata apa? Selepas daripada ni memang program-program depa ialah depa nak expose, nak memperbanyakkan benda-benda yang macam ni supaya dia diterima dalam masyarakat. Ini doktrin halus untuk yang masuk dalam masyarakat. Tuan-tuan perasan dulu kita nak tengok orang bercium dalam TV ni, tuan-tuan tak ada lah. Kalau ada adegan sikit nak main part-part tu, dia akan potong. Lah ni dah jadi satu kebiasaan, tak ada benda dah nak tengok. Anak-anak kita tengok lagu tu je, tak ada masalah, buat dah lah ni. Dan dia mula nak bawa masuk racun-racun LGBT ni dalam movie-movie yang ditonton oleh anak-anak kita yang kecil. Dia panggil nak menormalisasikan benda tersebut. Satu hari, walaupun dalam keadaan kita protes-protes, satu hari kita akan terima dia duduk dalam masyarakat. Kita dipaksa untuk terima dia satu benda yang normal dalam masyarakat. Tuan-tuan nak ke jadi macam tu? Kita tak mau jadi macam tu. Pasal apa? Pasal dia mengundang bala. Perbuatan-perbuatan macam tu mengundang bala. Bila orang nak minum arak dalam masyarakat, minum secara terbuka, kita protes. Kita tak setuju. Pasal apa kita tak setuju? Mereka nak minum arak, aku suka mereka nak minum arak. Tu hak mereka. Mereka tak ada masalah dalam budaya mereka ke, tak ada masalah. Ya, tak ada masalah kat mereka, tapi ada masalah kat kita. Pasal apa? Pasal 15 perkara yang mengundang bala, salah satunya ialah apabila arak diminum secara terbuka. Faham tak anda Ustaz Jamal? Pasal apa yang kita protes sangat? Pasal apa yang kita tak mau sangat? Sebab kalau Allah turun bala, bukan turun dekat mereka saja. Semua kita sekali, dengan orang baik, dengan orang saleh, dengan orang yang taat kepada Allah, semua orang akan kena, tak kira siapa, bila Allah turun bala. Nabi SAW cerita kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ada satu kelompok orang yang mereka nak pi meruntuhkan Kaabah, lalu Allah telan mereka dalam tanah. Lalu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata, bukankah dalam kelompok mereka tu, dalam highway tu, dalam perjalanan tu, ada orang yang nak balik rumah dia, ada orang yang nak buat kerja dia, ada orang yang bukan nak pi runtuhkan Kaabah tu, mereka pun terkena bala. Ya, Nabi kata mereka pun terkena bala sekali. Lalu nanti mereka akan dibangkitkan dengan niat-niat mereka masing-masing. Bila kena, rosak-rosak, ancong-ancong, azab-azab kena. Tapi nanti bangkit, orang ni bukan nak pergi tu, orang ni dia nak pergi balik rumah dia selamat. Orang ni takkan dia azab. Tapi dekat dunia kena tak? Kena. Maka ayat ni, Allahumma salli alaihi wasallam, diperintahkan kepada Nabi SAW untuk baca ayat ni. Rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Ya Tuhanku, jika engkau sungguh-sungguh sungguh-sungguh hendak memperlihatkan azab yang diancamkan kepada mereka. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, nyatakan bahawa jika engkau ingin menyiksa mereka sedangkan aku menyaksikan hal tersebut, maka subhanallah, janganlah engkau jadikan diri aku ni duduk di kalangan mereka. Jangan bagi aku duduk sekali dengan mereka. Allahumma salli tuan-tuan, takut kita lah ni. Saya risau tuan-tuan. Kita ni tak habis-habis duk balah dengan orang
Kita berhadapan dengan masalah-masalah jarum barat yang duk masuk, jarum-jarum yang boleh merosakkan akidah kita. Kita tak habis dengan yang tu, kita duk balas sama-sama kita lagi, sampai di kalangan kita yang sanggup sangat, di kalangan kita yang sanggup untuk menyesatkan ahlul qiblah, orang yang menghadap ibadat sama dengan kita, orang yang sembahyang sama dengan kita, sampai sanggup nak cari jalan untuk kata dia sesat. Ni sungguh-sungguh tuan-tuan, saya duk tengok dia, saya sangat risau dan saya sangat gelisah. Tapi apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat? Kita sampai seorang ulama dia kata apa, kalau ada orang yang nampak kata dia buat benda yang salah, aku nak cari ada tak tanda dia buat tu, dia ada tak tanda dalam hidup dia yang dia buat, dia menunjukkan yang dia beriman, supaya aku boleh kata dia beriman. Nampak tengok dia buat benda tak elok, tengok ada tak kok dia semayang ke, kok dia puasa ke, kok dia apa ke, yang menunjukkan kata dia beriman, supaya aku boleh kata oh orang ni orang beriman. Kita pula jadi lagu mana? Tengok dulu semayang kali kita, buat ibadat kali kita, buat apa semua, tengok ada tak dia buat benda yang tak betul, supaya aku boleh kata dia ni sesat. Faham tak? Kita cari apa ni? Kita seolah macam nak abang kata apa, ya Allah mainlah hantar bala kat kami, ya Allah mainlah hantar bala kat kami ni. Seolah macam ni kami mainlah hantar, macam tu minta macam tu. Padahal tuan-tuan sekalian, subhanallah, kita kalau Allah turunkan azab hatta kepada siapa sekalipun, sallallahu alaihi Muhammad, kalau kita terkena sekali, maka kita juga akan turut merasakan azab tu. Adakah azab ni satu yang sedap? Tak. Adakah azab ni satu yang baik? Tak. Kita Allah uji sikit kita pun kita tak mampu nak tahan. Kan? Allah uji sikit dengan orang kata kita tak sabar nak. Orang uji sikit dengan sakit, kita duk merata macam-macam dah. Allah uji kita dengan ujian sikit, orang pelari duit kita, orang buat apa, orang tipu kita, dah macam-macam dah kita ni tuan-tuan, dah tak boleh nak berdiri dah. Bayangkan kalau Allah timpakan azab. Allah bagi gempa bumi kita ke, Allah bagi runtuh bangunan yang menimpa anak-anak isteri kita, Allah bagi penyakit wabak yang kita duduk dalam keadaan yang sangat dahsyat kan, Allah buat macam mana azab orang dulu yang turun mai api daripada langit kan, limpah ombak yang Allah angkat bumi ni terbalik kan, azab, benda azab kita tak mahu. Kita tak mahu. Dulu tengok sahabat-sahabat kita duduk luar negara tu yang duduk berhadapan dengan perang yang tak habis-habis. Saya tengok video-video tu, suruh duduk, dia ambil pisau, dia sembelih, ya Allah, azab lah, Masya Allah. Yang kawan duduk sebelah ni duduk tengok kawan sebelah dia dah kena sembelih, tu nampak depan biji mata dia, yang sagi dia pula nak kena. Tu tak mau kat situasi macam tu. Kita tak mau, kita takut. Sebab tu kalau ada orang buat maksiat depan kita, Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum munkaran faghayyiru bi yadihi. Kamu nampak benda maksiat depan mata kamu, cegah dia dengan tangan. Fa illam tastati' fa bilisan, tak mampu nak cegah dengan tangan, pi nasihat, tak mampu nasihat, pi cari orang yang boleh nasihat, pi cari orang yang boleh ambil tindakan. Pasal apa? Bukan pasal kita benci dekat dia tu, pasal kita tak mau maksiat tu bermaharajalela, takut lagi dengan murka Allah. Allah turun bala bukan sakat dia, semua orang kena. Anak-anak kita yang tak bersalah pun kena sekali. Faham kan? Sebab kita takkan mampu untuk, takkan sanggup untuk berhadapan dengan azab yang Allah turunkan. Maka Allah, Nabi SAW apa? Allah pesan dekat Nabi, ya Allah, jangan engkau jadikan aku duduk berada di antara mereka. Perihal sama dengan apa yang telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Tirmizi yang menilainya sahih, iaitu wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawaffani ilaika ghaira maftun atau kama qala. Dalam sebuah hadis menyebutkan, apabila engkau hendak menimpakan fitnah, yakni ujian kepada satu kaum, maka wafatkanlah aku menghadap kepadamu dalam keadaan tidak terfitnah. Satu doa yang disebutkan dalam hadis, minta kalau Allah nak timpa ujian pada satu kaum, minta kita ni selamat. Biar kalau mati pun mati dalam keadaan kita tak kena dengan fitnah tu.
Main fitnah-fitnah besar ni baru kita duk cerita 2-3 benda. Kalau muncul Imam Mahdi ni macam mana? Kalau munculnya Dajjal ni, tuan-tuan baca tak kisah waktu bila muncul Imam Mahdi? Kita duk tak sabar bila nak muncul Imam Mahdi ni, bila tak muncul Imam Mahdi ni, kan? Baru pakat-pakat pergi tengok cerita Mak Kilau balik semangat ni. Fak ni, bubuh tengkolok kami ni, pakai tengkolok pergi tengok wayang tuan-tuan sekalian. Orang belakang tu jenuh ngelak pasal apa? Terlindung dengan tu punya tengkolok ni. Balik semangat ni. Saudara Samad, kalau dulu ni Mak Kilau berjuang untuk mempertahankan negara ni, sanggup berkorban apa saja ni, sanggup apa sebagainya, kami nanti bila muncul Imam Mahdi, kami akan bersama dengan Imam Mahdi. Seimbang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu bila panggil mayang subuh, lena lagi. Ni subhanallah. Tuan-tuan tahu tak yang kita excited sangat nak menunggu kemunculan Imam Mahdi? Ingat, bila Imam Mahdi muncul saja nanti kita akan bergabung dan kita akan berhadapan dengan satu peperangan yang sangat dahsyat. Dan kalau kita nanti terlibat dan duduk bersama dengan Imam Mahdi ni, kita duduk bersama dengan tentera Imam Mahdi ni, kita akan berhadapan dengan tentera daripada Allahumma salli yang Nabi SAW sebut, orang kuning ni ataupun orang-orang Rom ni, yang jumlah dia jumlah tentera terbesar dalam dunia yang tak pernah dilihat dalam sejarah. Dan bila berlaku peperangan ini tuan-tuan, subhanallah, orang yang ikut tentera Imam Mahdi pun akan terpecah kepada 3 kelompok. Yang tinggal harta ni, yang tinggal rumah ni, yang tinggal semua ni yang duk Putrajaya ni, tinggal pergi ikut Imam Mahdi tu, yang dia excited sangat nak ni. Kenapa? Kalau betul-betul muncul Imam Mahdi dah, kena tinggal ni semua ni, tinggal kereta, tinggal rumah, tinggal apa, pergi. Ataituhum walau habwan ala salj, datangilah dia walau terpaksa merangkak atas salji, dia kata. Kalau betul dia muncul ni tuan-tuan, kena sanggup nak Nabi? Ustaz, kita instrumen siapa nak bayar Ustaz? Ni anak sekolah siapa nak hantar Ustaz? Nak agak-agak lah perkataan-perkataan tu lah dia nak keluar. Ni saya ni bukan saya tak mau pergi masjid Ustaz, ni anak sekolah pagi-pagi siapa nak hantar kalau saya tak hantar? Waktu tu Imam Mahdi main tu kena ni anak saya sekolah siapa nak hantar ni? Ni instrumen kereta Ustaz sembang boleh lah, ni kereta saya siapa nak bayar 800 sebulan ni? Kalau saya pergi ni siapa nak bayar ni? Tuan-tuan, kalau tinggal lillahi ta'ala, pi berjihad, duduk bersama Imam Mahdi, pi perang dah dengan Imam Mahdi tuan-tuan. Waktu tu 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok yang lari daripada perang tersebut. Ada di kalangan mereka yang murtad meninggalkan Islam. Ni cerita bukan tak pi lagi. Yang tak pi ni out dah ni. Ni yang dah pi dah ni. Yang duduk bersama murtad. Mereka lari daripada perang dan Allah tak akan mengampun dengan mereka. Tuan-tuan baca dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kelompok kedua, kelompok yang mati syahid. Allah terima perjuangan mereka ni. Mereka mati syahid. Kelompok ketiga, kelompok yang diberikan kemenangan. Tinggal sikit ya kelompok ni. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan saya. Ujian la haula wala quwwata illa billah. Kalau Allah bagi ujian macam ni, kita ni mampu tak nak bertahan dengan dia? Tu baru Imam Mahdi lah. Belum muncul Dajjal lagi. Dajjal dia main lepas tu. Ujian Dajjal lebih dahsyat lagi daripada ujian Imam Mahdi. Waktu kita duduk bersama Imam Mahdi. Dan Rasulullah Muhammad. 100 orang yang terlibat dalam peperangan, seorang ada yang selamat. Semua orang duk harap dia seorang. Dahsyatnya peperangan tersebut sampai burung terbang ke atas pun terkena dengan impak perang, burung pun akan jatuh. Dahsyatnya peperangan tersebut yang berlaku 4 hari 4 malam. Dan Rasulullah Muhammad. Agak-agaknya kita ni waktu tu ujian tu sanggup dah untuk berhadapan dengan ujian tu. Di Ukraine yang itu waktu berlaku perang dengan Rusia, apa yang Perdana Menteri Ukraine beritahu? Perintahkan semua orang rakyat dia untuk keluar perang. Kita na'udzubillah min dzalik lah. Kalau lah berlaku perang tempat kita, tiba-tiba perintah semua yang lelaki-lelaki ni keluar perang. Agak-agak lagu mana kita nak? Agak-agak kita ni lagu mana? Nak keluar tak? Fitnah. Sehingga kan, kalau nanti munculnya Dajjal, apa yang nak kita buat? Maka ada satu doa yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, yang Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, yang Imam Tirmizi sendiri menilainya sahih. Satu doa yang dipanjatkan, wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawaffani ilaika ghaira maftun. Dan kalau engkau hendak menimpakan fitnah kepada satu kaum,
ujian kepada satu kaum, maka wafatkanlah kami menghadap kepadamu dalam keadaan kami tak terkena fitnah. Allahumma saiman. Dan Allah menyambung dalam surah dalam ayat berikutnya, wa inna ala an nuryaka ma na'iduhum laqadirun. Surah Al-Mu'minun 95, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa untuk memperlihatkan kepada kamu apa yang kami ancamkan kepada mereka, iaitu seandainya kami menghendaki. Seandainya Allah menghendaki, tentulah Allah dapat memperlihatkan kepada kamu azab, pembalasan dan malapetaka yang akan menimpa orang-orang musyrik tersebut. Boleh tak? Orang yang buat khianat dekat kamu, wahai Muhammad, orang yang tak mau dengar kamu, orang yang nak merosakkan kamu, buat fitnah macam-macam dekat kamu, cari jalan untuk membunuh kamu, boleh saja Allah nak turun azab, kamu nampak depan mata-mata kamu. Orang buat macam-macam. Kita dalam hidup kita ni tuan-tuan, macam-macam. Bukan semua orang suka apa kita buat. Tak percaya tanya AJK Surau. Buatlah, susun program. Awak orang yang orang suka semua, kita susun program. Nah, duk cuci surau kat depan tu apa semua ni, mai awal balik-balik kerja, mandi, pergi duk cuci surau, sapu-sapu sampah. Ada orang lalu kat depan, tengok dia duk cuci sampah. Tahu dia kata apa? Allah tu baru aja tu. Nak tunjuk kat orang kata dia bagus sangat. Lagi lalu pula seorang lagi, tu dosa banyak sangat lah tu. Tu nak pergi hapus dosa. Ada je orang nak kata tak. Betul ni? Kita mai susun panggil ustaz, mai ceramah apa semua, dia kata apa? Penatlah orang-orang duk suruh mai tiap hari orang mengaji. Awak duk sibuk. Awak orang tak ada kerja lain kan? Duk kena pergi masjid saja. Bila tak pergi masjid, depa kata. Kita pun buatlah jangan-jangan sikit, bagi ada lapang-lapang sikit. Depa kata juga, nilah masjid tak kerti nak urus. Bagi masjid kosong, masjid ni bukan tu orang sembahyang saja. Kenalah isi program-program juga. Kita pun sampai nak pening, tak tahu nak buat lagu mana. Ni, tuan-tuan, bukan semua orang suka. Tambah-tambah kalau tuan-tuan nak pergi buat amar makruf nahi mungkar, lagi orang tak suka. Nak semayang, habis semayang sudahlah. Nak sibuk orang tak semayang, siapa suruh? Hampa nak pergi masjid, pergilah. Itu sibuk orang nak tengok TV, pasal apa? Ada tak orang kata begitu? Ada ke? Tak ada kan? Tak orang suka. Dia kata, Imam Habibullah Haddad dalam kitabnya Nasihat Agama Usul Iman, dia kata apa? Kalau kita buat amar makruf nahi mungkar, lalu semua orang suka kat kita, itu menunjukkan ada benda yang tak kena dengan amar makruf kita. Sebab sifat kepada amar makruf nahi mungkar ni, orang tak suka. Orang suka. Faham tak? Maka tuan-tuan, ada macam-macam orang buat kat kita. Ada orang nak buat khianat, ada orang nak buat ni, ada orang menzahirkan kekhianatan dia, ada orang nak menjatuhkan kita, ada orang nak merosakkan kita, ada orang buat macam-macam jahat kat kita. Ingat, tuan-tuan stand, berdiri atas benda baik. Tuan-tuan berdiri atas benda baik. Tuan-tuan nak buat kebaikan, bukan pada diri sendiri saja, kepada masyarakat. Kalau tak mampu tu masyarakat, paling tidak pada diri, aku nak jadi orang baik. Selagi kita nak buat benda baik, tuan-tuan, ancaman akan mai kiri dan kanan. Tuan-tuan, dulu waktu kita duduk dalam maksiat, dulu kita duduk buat benda-benda maksiat, kawan punya ramai. Waktu kita duduk buat benda maksiat, dulu kawan-kawan punya ramai. Lepas kita mula beralih baik, beralih nak jadi baik, tuan-tuan tengok kawan ni tinggal, kawan ni unfriend, kawan ni kick dalam grup. Kita duduk merajuk seorang-seorang. Kalau takat tu tak apa lagi, tuan-tuan. Ustaz, dulu waktu saya duduk jahat-jahat, nakal-nakal tu Ustaz, kawan-kawan ramai Ustaz, mereka semua sokong saya, duduk support saya. Lah ni lepas saya beralih nak jadi baik Ustaz, Ustaz tahu tak, orang fitnah saya, orang kata kat saya tak pernah duduk terbayang, orang nak ungkit balik benda apa yang saya buat dulu, saya malu Ustaz. Jadi tak benda lagu tu, tuan-tuan, terfaham ke tak faham saya cerita apa ni? Kita lalu benda yang macam ni sampai ada yang give up. Kita kalau payah-payah macam ni, susah-susah macam ni, baik saya jadi macam orang jahat dulu. Saya duduk lebih seronok, lebih happy. Lah ni orang kata macam-macam, saya duduk dalam susah. Saya diuji dengan perniagaan saya, saya diuji dengan pendapatan saya. Mak ayah saya kata kat saya, orang kampung saya benci kat saya. Padahal saya nak jadi baik Ustaz. Ingat, benda ni akan berlaku. Benda ni akan berlaku. Itu sunnatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok para nabi, para rasul lagi diuji dengan ujian lagi berat. Tu kata almarhum Ustaz Fadli Ahmad yang mengislamkan ratusan orang tu kan. Dia kata, dia kata, kalau memilih untuk jadi tukang jahit, bersiaplah untuk berhadapan dengan tajamnya jarum. Kenalah jarum tu luka lah. Betul saya duk komplain lah. Kan? Saya jadi tukang jahit, duk kena jarum. Dah memang dah pilih jalan tu, memanglah kena jarum.
Kalau memilih untuk berdakwah, bersiaplah untuk diuji. Kalau memilih untuk duduk jalan agama, siaplah untuk diuji, sebab tu sunnah dah. Kalau kita nak pergi daripada Putrajaya ni sampai Ustaz, kita akan berjumpa dengan apa ni, yang Salih Alaihi Muhammad Rawang, kita akan jumpa dengan Ipoh, jumpa dengan Sungai Perak, jumpa dengan itulah arahnya. Kalau pergi jumpa ni, tiba-tiba jumpa apa ni, jumpa Simpang 4, jumpa apa ni, saya sebut apa ni, Ayat Keruh, jumpa apa semua, tu dah salah jalan. Faham tak ni? Bila kita milih untuk jadi baik, memilih untuk duduk jalan agama, maka sunnah-sunnah ujian ni akan main kat kita. Orang kata kat kita, orang fitnah kita, orang ungkit keaiban, orang korek keaiban dalam hidup kita yang kita buat dulu kita tak pernah duk sangka. Orang kata ujian antara yang duk main tuan-tuan sekalian ialah daripada orang-orang yang dekat. Mula-mula orang jauh, orang yang tak kenal kita sangat, kata kat kita. Sampai orang kata apa? Hang tak kenal dia, aku lebih kenal dia. Hang tak sedut kata apa-apa kat dia. Orang tak kenal kita. Tu ujian peringkat pertama. Peringkat yang lebih dahsyat ialah orang yang kenal dengan kita. Orang yang kenal kita, kita lebih terasa. Hang kawan dengan aku lama dah, sampai hati hang buat kat aku macam ni. Lagi kita terasa. Orang yang tak kenal kita tak terasa sangat. Mai peringkat lebih teruk, ujian daripada ahli keluarga kita sendiri. Lagi kita terasa. Bukan orang lain, abang kita kadang-kadang, bukan orang lain, adik kita, bukan orang lain, pak menakan kita, mak menakan kita, anak saudara kita, orang yang dekat kita, lagi kita terasa. Ujian akan main. Salih Azman. Ujian keuangan ni akan main bila kita milih untuk duduk di jalan agama. Tapi ingat, macam mana Allah tunjuk dekat kita dalam ayat yang berikutnya. Bila orang buat tak elok kat kita, orang fitnah kita, orang maki kita, orang keji kita, orang umpat kita, orang buka aib kita, ingat Allah pesan dekat kita apa? Surah Al-Mu'minun ayat 96. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'at. Allah kata apa? Balaslah, tolaklah perbuatan buruk yang mereka lakukan kepada kamu dengan yang lebih baik. Ini sifat kita. Ingat saya sebut apa tadi ni? Berdiri atas jalan benar ni. Kita berdiri atas jalan agama ni. Ujian main. Orang kata, orang fitnah, orang buat macam-macam kat kita. Idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan benda baik. Dia buat benda buruk kita, balas dengan benda baik. Kalau kita balas dengan benda buruk, kita sama macam dia. Hang kata hang nak jadi orang baik. Orang kata kat hang, kata, awak hang ingat hang seorang je boleh kata kat aku. Awak ingat aku tak boleh kata kat hang. Ingat buah hang seorang aja hang tahu. Buah aku hang tak tahu lagi. Hang kata. Maksudnya ni. Kalau macam tu keadaannya, kita sama aja macam dia. Yang hang kata hang jadi baik tu tak mana? Idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan kebaikan. Betul kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tidak ada hukuman yang lebih baik kepada orang yang melakukan kezaliman kepada kamu melainkan dengan membalas dengan kebaikan. Itu hukuman paling power sekali. Dia dah. Orang buat jahat kita balas balik jahat. Standard lah tuan-tuan. Itu bukan benda biasa, itu bukan benda rare. Rare ni apa? Bila orang balas, orang buat buruk kita balas dengan kebaikan dia. Jangan ni berkorek. Tidak nak. Tak boleh buat dah. Tengok Allah kata apa? Salih ala Sayyid Muhammad. Allah sebut hal yang sama dengan apa yang diungkapkan dalam ayat lain. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 34-35. Allah cerita dalam ayat ini kesan daripada orang buat jahat kat kita, kita balas dengan baik. Apa kesan dia? Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu haddun 'adzim. Tengok Allah Subhanahu Allah cerita betul-betul yang punya kita perasa. Allah kata, balaslah kejahatan mereka itu dengan yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, maka seolah-olah akan menjadi teman yang sangat setia. Dan tengok kesan dia apa? Bila orang buat tak baik kita balas balik dengan kebaikan. Allah kata dia ni akan berubah daripada musuh kepada teman yang baik. Try lah, tak percaya. Paling tidak dia termalu kat kita. Dia termalu kita. Kalaulah dia buat satu benda yang sangat buruk kat kita, tiba-tiba kita boleh balas balik dengan kebaikan,
dan dia terselamat daripada kesan, daripada apa yang dia buat tu. Sepatutnya dia kena hukum ke, dia kena apa, disebabkan kita maafkan dia ke, kita balas balik kebaikan. Tahu tak, kalau orang nak buat khianat balik kat kita, antara orang yang akan pertahankan kita ialah dia. Tuan-tuan faham maksud saya? Dia hang jangan duk sentuh dia. Hang tahu dah dulu aku buat apa kat dia, hang tahu dia balas balik dengan apa kat aku? Dia buat baik dengan aku, hang tahu. Hang jangan duk buat tak baik kat dia. Macam itulah lebih kurang tuan-tuan sekalian. Dialah akan jadi orang yang akan kuat mempertahankan kita. Allah SWT. Dan tuan-tuan, Allah SWT, cumanya Allah sebut apa? Allah sebut dalam ayat ni. Allah sebut dalam ayat ni, Allah kata, salli ala sayyidina Muhammad. Kita kata macam, susahlah Ustaz, susah nak buat lagu tu. Paling tidak kita diam aja. Diam. Hang, macam mana? Dia buat apa kat hang tu? Biar dia. Tapi lah hati ni Allah. Tapi kalau boleh, waktu dia susah, kita pergi tolong dia setengah. Dia buat jahat kita. Dia susah, kita orang paling awal sekali pergi tolong. Kita pelik orang ni. Tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh buat dulu tu? Nah, Ustaz, luka di tangan darahnya kelihatan Ustaz. Luka di hati, siapa yang tahu? Kenal. Dagang Pak Malau, dagang merempat, dagang hamba. Keluar habis cerita Pak Malau kan. Cerita dia punya sakit hati tu. Ustaz, saya maafkan dia boleh Ustaz, tapi lah hati saya pedih Ustaz, saya sakit Ustaz. Saya boleh maafkan dia Ustaz, tapi kalau saya nampak dia berjalan Ustaz, saya guna kau lain Ustaz. Tu je, takat tu saya boleh buat Ustaz. Nak balas balik dak, saya tak balas. Saya harap saya jadi orang baik. Tapi nak tengok muka dia, saya tak boleh Ustaz. Betul tak ni? Apa ni, faham ke tak faham aku dapat cerita ni? Ni. Takat tu lah kot kita ni kira baik dah. Doa ahli syurga, firdaus dah. Tapi yang lagi baik, bukan sakat dia duduk diam, bukan takat lari, dia tolong dengan kebaikan pula pada orang yang tu. Boleh buat tak? Oh, nampak gaya macam nak jawab, tak jawab tu. Tahu tak pasal apa? Tahu pasal apa kita rasa berat? Tahu pasal apa kita berat? Allah kata lah ni, wa ma yulaqaha illadzina sabaru. Dan sifat itu tidak akan dianugerahkan melainkan kepada orang yang sabar. Yang tu yang tak ada kat kita sebenarnya. Kita tak ada yang tu. Kalau Allah bagi kita rasa sabarlah hati ni, hang buat pilih apa kat aku tak apa subhanallah, balas balik dengan kebaikan kat orang tu. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allah sebut dalam surah Allahumma salli ala Muhammad dalam ayat berikutnya dalam Fussilat tu, illadzina sabaru, melainkan orang yang sabar saja dalam menghadapi gangguan manusia, mereka membalasnya dengan kebaikan sekalipun manusia memperlakukan mereka dengan perlakuan yang buruk. Allahumma salli ala Muhammad. Dan Allah kata lagi, siapa yang boleh buat macam tu, anugerah sabar ni Allah bagi tuan-tuan. Allah bagi nikmat, Allah bagi orang sabar. Buat bil apa kat dia, sabar. Orang buat tak elok, ya Allah, aku ni dosa banyak, Allah uji aku macam ni, dosa banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dosa banyak, dia bukan dia ni jahat ni, dia ni hati tak baik ni, hati busuk. Orang yang buat ni tak mengaji agama ni, orang pergi kuliah dia tak pergi, tu yang boleh buat ke orang macam ni ahli neraka ni, tunjuk ke orang tu kan. Tapi orang yang sabar ni kau ni adalah benda salah apa aku buat agaknya sampai Allah uji aku macam ni. Ada aku salah, aku kata kat orang ke, aku ambil harta orang ke, ada aku buat benda tak orang ke, aku sakitkan hati orang. Sebab tu Allah hantar dia untuk sakitkan hati dia. Maka apa dia buat? Dia muhasabah diri dia. Muhasabah diri dia buat apa? Dia bagi balik kau. Bagi paling tidak, ya Allah, kau berilah hidayah pada dia, ya Allah. Ya Allah, berilah kau berilah kebaikan pada dia, ya Allah. Boleh tak tu? Ya Allah, kau hancur oleh dia, Allah, kau angkat bukit dia, atas kepala dia. Itulah kita. Meraputlah neraka, ya Allah. Bagi neraka paling bawah kali ni, tak ada orang jahat macam ni. Kita doa kita, Allah SWT, Allah kurniakanlah hidayah petunjuk pada dia dengan sebaik-baik hidayah petunjuk. Kemah boleh doa kita kira dahsyat. Tapi Allah bagi apa? Sabar. Bukan sekat Allah bagi sabar, Allah nak bagi dia satu benda. Allah kata, salli ala sayyidina Muhammad, wa ma yulaqaha illa dhu haddun azim.
dan tidak dianugerahkan kepadanya, melainkan dia anugerahkan itu, kesabaran itu dan kebaikan itu, melainkan kepada orang-orang yang akan memperoleh keberuntungan yang besar. Dia akan dapat keuntungan dunia akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, boleh tak nak? Boleh dengar. Kat tu ya. Allah. InsyaAllah belajar kita dengar macam tu lah kan. Bila kita dengar kita nak buat. Paling tidak kita tahu apa kita nak buat. Ada orang bila dia tak tahu apa dia buat, dia ikut suka apa dia nak buat. Sebab tu kita tengok dalam media sosial ada orang dia membalas makian ya, membalas apa yang kena kat dia dengan dia balas balik makian tersebut dari orang tu. Yang kita tahu lah, mungkin dia tak tahu, mungkin dia tak hadap apa yang sepatutnya orang yang duduk atas kebenaran ini buat bila satu-satu ujian main kat dia. Kata, saya nak jadi orang baik, saya nak jadi orang baik, saya nak masuk syurga, saya nak jadi orang saleh. Ingat benda tu. Duduk sebut nak macam tu, dia akan main keliling kita. Ujian-ujian akan main. Saya terbaca satu kitab. Di antara ujian-ujian orang alim ialah isteri-isteri yang menyakitkan hati dia. Betul, alhamdulillah kita tak jadi orang alim tak? Di antara ujian kepada orang alim ialah isteri-isteri yang menyakitkan hati dia. Allah SWT. Waktu tu Allah SWT kata, hati kata, Allah, kalau kita duduk posisi tu entah macam mana keadaan tu. Dan Allah SWT. Sebab ambil posisi untuk duduk pada jalan Allah, ingat ujian akan main. Ujian akan main ni, sallallahu alaihi wasallam, apa kena buat? Bila kita beriman, kita tahu balasnya ialah dengan balasan kebaikan. Dan nak boleh mampu untuk membalas dengan balasan kebaikan tu, minta supaya Allah letaklah hati kita ni satu benda nama kesabaran. Dan endingnya Allah akan bagi apa? Allah akan bagi kepada kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keuntungan yang sangat besar. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, maksudnya keberuntungan di dunia dan di akhirat. Habis tang tu. Kan ayat susunan boleh faham susunan ayat tadi ni. Ada orang nak buat khianat. Bila orang buat khianat, dia mengundang bala. Bila mengundang bala, Nabi Allah ajak Nabi untuk minta apa? Minta jangan masuk dalam kelompok tersebut. Jangan aku menyaksikan apa semua. Jangan kalau nanti Allah uji turunkan dengan fitnah-fitnah yang sangat dahsyat. Jangan bagi kami ni duduk dalam fitnah tersebut. Matikan dulu sebelum kami terkena dengan fitnah tersebut. Minta semua dijauh-jauh daripada tu. Kalau orang buat tak elok juga, balas dengan kebaikan. Endingnya, tahu tak apa yang duk meracun kita untuk kita balas dengan kejahatan? Tahu tak apa yang duk racun dengan kita? Apa yang duk racun? Ujian mai yang buat kita jadi tak sabar. Ujian mai membuat kita memberontak, membuat kita tahu tak apa dia? Syaitan. Boleh yang keluar pada mulut kita. Awak hang ingat hang seorang je boleh, ingat aku tak boleh ke? Hang seorang je boleh buat grup untuk gerubur orang baru ni. Aku boleh buat grup tu. Kan? Contoh masalah macam mana? Awak hang seorang je boleh kata aku tak boleh katakan. Awak hang seorang je tahu aib aku tak tahu aib orang. Yang menyebabkan kita keluar perkataan tu tahu pasal apa? Syaitan. Maka Allah ajak kita pada ayat yang berikutnya, pada surah Al-Mu'minun ayat 97 ni, Allah kata apa? Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Lanjutan doa dia. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau daripada bisikan-bisikan syaitan. Sebab yang ni yang perosak kita ni. Allah nak bagi pahala tu, tunggu nak bagi pahala ni. Ujian mailah suami kita buat panggil lagu ni. Tak? Kawan pejabat kita buat panggil lagu ni. Kawan dekat pekampung kita buat khianat kat kita macam ni. Macam-macam tu bebat. Ya Allah, ya Allah. Oh, sabar. Allah nak bagi pahala banyak ni. Allah bagi banyak ni. Syaitan dia bisik. Awal. Sampai bila nak diam begini? Manusia ni ada tahap sabar ni. Dia bisik. Kalau hang sebut pun hang tak salah. Sampai bila semua orang kata hang jahat, tengok dia buat kata. Hang kena pertahan yang kata hang betul. Hang kena cerita balik awak. Hang dia cerita hang buruk, dia tu pun buruk banyak. Kan syaitan nak bisik kita. Kita pun kata apa? Yes boss. Kita pun buat apa? Start mula buat. Betul tak betul saya cerita ni? Hang pun tak mau mengaku buat kaya ni. Soleh-soleh dah. Tuan-tuan, maka Allah ajak kita minta perlindungan daripada hamazatis syayatin. Minta perlindungan daripada bisikan-bisikan syaitan. Allah guna perkataan jamak atau syaitan ni, banyak dengan syaitan ni. Syaitan ni ada dua jenis, satu jin, satu manusia.
Iblis tu jin. Kalau syaitan ni dia daripada kalangan dua, jin dengan manusia. Yang mana syaitan dia tugas dia untuk menjauhkan kita daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Itu tugas dia, bukan dibisik. Allah memerintahkan kepada Nabi SAW agar memohon perlindungan kepadanya daripada bisikan syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu tidak dapat ditipu dan tidak mahu mengikut kebaikan-kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam pembahasan ta'awuz, kami sebutkan bahawa Rasulullah sering mengucapkan doa berikut: A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamazat min hamzahu wa nafthahu wa nafsahu. Aku berlindung kepada engkau, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui daripada syaitan yang terkutuk, daripada godaan, bisikan dan tiupannya. Dan kemudian Allah berfirman lagi, wa'udzubika min rabbi an yakhdurun, dan aku berlindung kepada engkau ya Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku, iaitu dalam sesuatu daripada urusanku. Sallallahu alaihi wasallam. Syaitan tak mau syaitan main dekat mengganggu urusan-urusan dalam kehidupan kita, dan iaitu daripada sesuatu daripada urusanku. Kerana situlah Nabi SAW memerintahkan agar selalu disebut nama Allah dalam permulaan semua urusan untuk mengusir syaitan, untuk jauhkan syaitan. Sama ada ketika nak makan, kita nak melakukan urusan-urusan dunia, minta supaya Allah jauhkan kita daripada gangguan syaitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan itulah sebuah sikit daripada perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Pertemuan kita bulan hadapan, insya-Allah kita akan masuk pada ayat yang ke-39. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Surah Al-Mu'minun ayat 109. Insya-Allah mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya, manfaat pada kita semua, dan salat selamat, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada fitnah-fitnah yang duk jadi pada waktu ni. Saya nak pesan diri saya nak pesan kat tuan-tuan semua. Kalau kita tak tahu, kita duk diam lagi baik. Duduk berbahas setiap hari dalam internet, dalam media sosial ni. Bukan bidang kita duduk diam-diam sudah. Kita duduk diam-diam sudah. Kita komen lagi, takut komen kita salah pasal kita bukan ahli dia. Maka saya nak cadang, daripada kita duk pergi curah api tu bagi dia duk menyala lagi, lebih baik kita ambil pendekatan, kita doakan kebaikan-kebaikan supaya Allah tunjuk jalan kebaikan kepada semua orang, supaya kita semua duduk dalam keadaan kebaikan semua. Boleh kan? Elaklah kalau rasa macam geramnya aku, saya pun geram-geram kan, nak tulis tu kan, duduk sabar-sabar, kadang ya Allah geramnya aku ni. Macam tu. Tahan bila saat lagi, kalau kita post satu benda lagi, ada kawan-kawan kat bawah pula tu lagi tukang-tukang sambut pula. Kan? Lepas tu bergaduh kat bawah tu, kita pula jadi tukang pencetus dia. Dan ni tak apalah, sabarlah saat. Doa bagi Allah bagi reda je. Tak sabar ni pun nak reda. Tak sabar ni supaya bagi reda cepat-cepat. Kita dulu tuan-tuan, kita duduk dalam masyarakat kita ni semua berpegang kepada mazhab Syafi'i. Kita berakidah dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Kita beramal dengan amalan-amalan kita dalam masyarakat kita. Tenang kan? Dan semalah kalau ada yang berpegang dengan fahaman-fahaman yang selain daripada fahaman kita dalam masyarakat kita ni, kita raikan pandangan tersebut tanpa kita menyesatkan ke sebagainya. Selagi dia duduk pada khilaf bukan tak melayakkan kita untuk menyesatkan seseorang atas perkara yang khilaf. Saya harap tuan-tuan boleh faham lah. Nak cerita lebih pun susah juga. Cakap dah pun susah juga. Cuma ada benda-benda datang, kita boleh sabar-sabar, tahan-tahan. Doa-doa bagi Allah, bagi redakan supaya kita dapat kembali bersatu duduk pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Tak pun tak masalah silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.